Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kuasai asas tajwid dengan 5 jari. 5 jari je, mudah insya-Allah. Okey, jom. Hari ini kita nak sambung kepada lam syamsiyah. Sebut betul-betul ikut saya. Alif lam syamsiyah. Okey? Jangan lam syamsiyah, lam syamsiyah. Lam syamsiyah. Dia ada syamsiyah. Dia ada sabdu kat situ bacaan dia. Okey, right. Jadi hari ni kita buka, kita sambung. Kita tengok dalam buku tajwid, buku surat 10 itu 101. Okey. Sekarang kita tengok kepada tajuk kat sini. Dia tulis nama dia Idgham Syamsi. Okey, tajuknya dalam buku kitab ataupun dalam kitab-kitab tajuk yang lain berbezalah. Ada alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah. Dalam kitab ni dia pakai Idgham Syamsi. Okey, kalau kita perhatikan dekat sini, tajuk kedua Idgham Syamsi. Tajuknya ataupun definisi pengertiannya adalah Idgham Syamsi ialah menggabungkan huruf lam ke dalam huruf syamsiyah. Kalau sebelum ni izhar qamari ataupun lam qamariyah, dia kata mensukunkan huruf lam apabila bertemu huruf qamariyah. Kali ini idgham syamsi atau lam syamsiyah pula adalah menggabungkan, masukkan huruf lam ke dalam huruf syamsiyah. Okay, apa huruf syamsiyah? Antaranya adalah ta, sa, da, za, ro, zai, sin, shin, sad, dad, ta, za, lam dan juga huruf nun. Total berapa? 14. Sebab apa? Sebelum ni kita dah jumpa 14. So ada balance 14 lagi. Itu dalam kaedah kitab ini. Dalam kaedah jari tajwid pula, okay, dalam kaedah jari tajwid, kita dah susun tadi lam, mim, nun, mad, waqaf, lam qamariyah, lam syamsiyah. Lam syamsiyah ini dalam kad jari tajwid kita perhatikan. Okay, kalau kita buka dalam bahagian yang sama, ingat cara buka dia adalah dekat jari lam, mim, nun. So kita sedang bincang tajuk lam je. Kita sedang bincang jari ni sahaja. Okey, so yang lain nanti dulu, sabar. Dalam kita belajar ni, kita belajar satu persatu. So kita bincang jari ni saja, jari lam. Okey, dalam jari lam ada dua bahagian, satu qamariyah, satu syamsiyah. Kita dah belajar yang ni. Kalau mungkin tuan-tuan yang terlepas dalam terlepas video yang sebelum ini boleh dapatkan, dan yang nak dapatkan kat jari tajwid boleh dapatkan anytime, boleh Roger call kami, insya-Allah kita boleh post, kita hantar. Nak belajar kan, mesti ada bahan bantu mengajar. Alright, dekat kaedah jari tajwid dia dah letakkan dah semua benda ni. Dekat buku tak ada dekat buku tak ada. Dalam kaedah inovasi kita, kaedah jari tajwid ini, dia ada kad ni dan dia ada benda boleh pusing ni. Dalam benda boleh pusing ni dia ada huruf, yang mana kita kena ingat dalam kepala, tajwid itu adalah huruf jumpa huruf. Huruf jumpa huruf. So huruf apa? Huruf VIP sama ada lam, mim atau nun. Sekarang kita belajar lam saja. Dia akan jumpa dengan 28 huruf yang lain. Kenapa 28? Kenapa bukan 29? Sebab kita dah belajar sebelum ni, huruf alif tidak menerima sebarang tanda baris. So alif tak ada dalam sistem makhraj, sama ada bibir, lidah ataupun rongga kerongkong. Dia tak ada kat situ. Satu-satunya huruf, dia ada rongga sendiri, iaitu rongga mulut. Dia berfungsi untuk bunyikan, memanjangkan bunyi A saja, huruf alif. Sebab itu kita dah bincang juga Quran apa yang boleh beli sebelum ini. Quran yang terbaik kat Malaysia mesti ada chop KDN. Quran itu confirm tak ada huruf alif berbaris. Kalau tuan-tuan beli Quran yang tak ada chop KDN, confirm ada huruf alif yang ada baris. Nanti tuan-tuan salahkan saya. Ustaz tu ajar, dia kata alif tak ada baris. Tapi bila dia baca Quran, dia jumpa alif ada baris. Itu resam majid kita panggil, bukan resam Usmani. Alright, balik-balik kepada kaedah kita. So kita tengok kat sini. Macam mana nak kenal lam syamsiyah? Yang pertama, mesti ada alif. Mesti ada ni hamzah wasal. Lepas tu ada lam. Ni syarat wajib. Okay? So kita perhatikan di dalam contoh. Dalam mana-mana kalimah. Contoh kalimah ni. Kalimahnya adalah Ar-Rahman. Ar-Rahmani. Okey. Apa yang tuan-tuan nampak dalam kaedah ni ataupun dalam kalimah ini? Yang pertama saya kata syarat nak cari hukum lam mesti ada ini. Mesti ada ni. Aku tak nampak, tak apa.
mesti ada hamzah wasal dengan lam. Mesti ada. Kalau kita tengok dalam Qamariyah sebelum ni, nak kenal Qamariyah senang je. Ada hamzah wasal, lam tu ada tanda bulan sabit kat sini kan. Okey, tu Qamariyah. Kalau Syamsiyah pula, dia berlawanan. Dia tak ada lah. Tak ada. Atas dia tak ada apa-apa, kosong. Dan kebiasaannya, bukan kebiasaannya, dan sebelah ni memang ada sabdu. Tapi saya ajar tengok ni je. Ada tanda mati atau tak ada tanda mati. Kenapa tanda mati tu? Kejap lagi kita cerita sikit. Kalau ada masa kita cerita sikit. Kenapa nama dia Qamariyah? Kenapa nama dia Syamsiyah? Kenapa dia ada bulan sabit? Kenapa dia tak ada bulan sabit? Siapa yang pandai-pandai bagi nama ni? Apa cerita dia? Ingat dalam kaedah jari tajwid, big Y ataupun Y, kenapa penting supaya tuan-tuan ingat sampai bila insya-Allah. Alright. So kita dah ada kalimah kat sini. Kalimahnya adalah Ar-Rahman. Dekat kalimah Ar-Rahman ni ada tak lam? Ada tak hamzah wasal lam? Ada. Syarat yang pertama dah ada. So yang ini confirm lam jumpa ra ni confirm ada hukum tajwid, tapi tak tahu apa lagi. Okey. So syaratnya ada hamzah wasal, ada lam. Ingat tajwid huruf versus huruf. So huruf ni adalah lam jumpa dengan ra. Ada dua cara kat sini. Dalam kaedah jari tajwid dia tulis kat sini, dekat ni yang Syamsiyah ni atau Qamariyah. Qamariyah dia ada tanda mati. So kalau dia tak ada tanda mati, mesti jawapan dia Syamsiyah. So kita dah tahu betul. Kat sini dah tahu dah nama dia alif lam Syamsiyah. Kaedah kedua, nak tengok juga huruf apa dia jumpa. Pergi dekat lam ini, tengok huruf apa jumpa dengan huruf ra. So perhatikan dekat bulatan ni, pusingkan bulatan ni. Saya katakan, kalaulah tuan-tuan beli kad jari tajwid ni, ada kad jari tajwid ni ataupun pernah dapat kad jari tajwid ni, tapi bulatan ni tak ada, kena beli juga baru. Sebab apa? Sebab kita nak pusing. Kalau tak ada pusing ni macam mana? Nak cari. Okey. Boleh dapatkan insya-Allah. So lam jumpa dengan ra. Lam jumpa ra. Tengok bulatan yang pertama ni. Lam jumpa ra, warna merah jambu. Warna merah jambu dekat jari, hukum dia Syamsiyah. So hukum pada kalimah ini adalah alif lam ataupun lam Syamsiyah. Okey. Kalau kita perhatikan bunyi pula. Kalau kalimah sebelum ini, alhamdu. Cara nak bunyikan lam Qamariyah pacak, Syamsiyah sebaliknya. Jangan pacak, terus pergi huruf pada huruf yang dijumpa. Ar-Rah. Dia tak baca Al-Rah, dia baca Ar-Rahman. Jadi bila kita tahu kat sini, ada lam tapi tak bunyi. Nama dia Syamsiyah. Alhamdu, ada lam dan bunyi, nama dia Qamariyah. Jadi kalau kita buat ujian lah contohnya, saya sebut kalimah-kalimah tertentu pun tuan-tuan insya-Allah boleh jawab dengan betul. Senang ke susah? Senang sebenarnya. Tajwid ini mudah. Belajar guna jari tajwid menjadikan tajwid yang tadi dah senang bertambah senang. Alright, jom kita tengok kat sini. Saya nak story sikit. Pendek je tajuk kita ini kan. Tak panjang. So saya panjangkan sikit. So kita dah ada syarat asas. Syarat asas nak kenal Qamariyah atau Syamsiyah, mesti ada hamzah wasal dan mesti ada lam. Ni syarat asas. Nak kenal Qamariyah, dia ada tanda mati. Nak kenal Syamsiyah, dia tak ada tanda mati. Settle. Itu je lah. Nak buat apa pula? Nak baca apa? Nak baca Qamariyah, dia baca pacak lidah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okey? Nampak tak kat situ? Tetapi bila Syamsiyah pula, dia tak adalah tanda mati. Dia tak ada tanda mati. So contoh pada kalimah Ar-Rahman tadi, jangan baca bunyi lam. Baca Ar-Rahman 'allamal Quran ataupun surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada lam tapi tak bunyi dia punya lam. Itu cara baca dan cara mudah. So hari ni kita nak sambung sikit, saya nak story sikit. Kenapa nama dia Qamariyah? Kenapa nama dia Syamsiyah? Qamariyah maksudnya bulan. Qamariyah maksudnya bulan. Syamsiyah maksudnya matahari. Ni Qamariyah, ni Syamsiyah. Bulan, matahari. Apa yang tak ada di antara duanya? Biasa bila orang sebut bulan, bintang, matahari. Bintang lah. So bintang, tengah-tengah ni ada bintang tuan-tuan dan puan sekalian. Story sikit. Okey. Bintang ni bulan, bintang, matahari. So bintang ni adalah huruf lam sebenarnya. Ibaratkan bintang ni adalah huruf lam. Yang mana lam, bintang pada waktu malam
bintang akan kelihatan. Kan? Betul tak? Waktu malam ada bulan, ada bintang. Bintang nampak, bulan nampak, bintang nampak. Sebab apa? Bintang tu nampak sebab ada bulan. So, ni nama dia lam qamariyah. Qamariyah. Lam dibaca jelas. Okey? Lam dibaca jelas. Bintang pada waktu siang. Ada tak bintang pada waktu siang? Soalan saya pada tuan-tuan dan puan. Ada tak bintang pada waktu siang? Jawapannya mesti semua cakap tak ada kan? Ada. Bintang ada tapi tak nampak. Sebab apa tak nampak? Sebab ada matahari. Matahari dalam bahasa Arab Syamsiyah. Okey? Syamsun. Ada Syamsun kat sini. So namanya Syamsiyah. Yang ni Qamarun, ni Syamsun. So disebabkan tak nampak, nama dia Syamsiyah. Sebabkan nampak, nama dia Qamariyah. Maksudnya kat sini lam ni baca jelas. Kalau kat sini tak baca jelas. Ada tapi tak baca. Ada dibaca, ada tak baca. Itulah namanya lam qamariyah dan juga lam syamsiyah. Boleh faham tak cerita dia? Kalau ikut kita punya bengkel atau seminar lagi seronok. Sebab apa? Sebab kita ada buku khas, kita ada buku latihan khas, kita gunakan buku latihan tersebut, kita buat cari. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak mahirkan lam qamariyah dengan syamsiyah, hari ini habis saja menonton video ini, cari lam qamariyah dan cari lam syamsiyah dalam juzuk ammah. Tuan-tuan buat macam ni. Kita ada buku latihan. Buku latihan kita nama dia buku latihan jadi tajwid. Boleh dapatkan juga. Tapi kalau tak ada, buat kertas. Okey. Cari kertas, buat macam ni. Okey. Cari ayat Quran, listkan kalimah. Tulis kat sini huruf ni jumpa huruf apa? Contoh, lam jumpa ba, lam jumpa ta. Dalam kalimah ni lah. Kemudian cari kat jari tajwid ni, tuliskan nama hukum. Lepas tu praktik baca. Okey? Nak baca ni, suka tak suka, memang kena berguru lah. Memang tuan-tuan kena cari guru. Kalau nak cari guru, susah sangat, malu-malu, join je kelas kita. Kita ada kelas. Kita ada kelas jari tajwid yang mana kelas itu selain daripada kita cari hukum tajwid, kita jelaskan kalimah. Kita tak baca ayat penuh. Kita baca kalimah. Macam mana cara nak sebut kalimah ni? Kalau nak join kelas kita, boleh hubungi Syami. InsyaAllah. Kita ada kelas juga. Kelas jari tajwid. Kita belajar mengaji dan kita fokus pada kalimah. Kita sebut kalimah satu persatu. Yang terutamanya dalam juzuk ammah. Dan jangan risau. Dalam kelas kami tak akan paksa tuan-tuan untuk baca. So, jangan malu. InsyaAllah. Boleh? Boleh ke boleh? InsyaAllah. Kalau boleh, balik ni ataupun habis saja daripada program kita ini, pastikan cari hukum tajwid ni sebab kita dah belajar dua hukum. Kita dah belajar dua hukum, lam dan juga hukum mim. So, tajwid ni dia kerja otak kiri tau tuan-tuan dan puan-puan. Membaca kerja otak kanan. Tapi, bestnya Quran ni, otak kanan dan otak kiri kena berfungsi dua-dua serentak. Kalau baca Al-Quran, tak ada otak kiri, tak ada tajwid. Kalau baca Al-Quran bertajwid tapi tak ada otak kanan, tak keluar bunyi. Malu, tak keluar bunyi. Tahu hukum tajwid tapi tak keluar bunyi. Sebab itulah kita punya fokus kepada hadis Nabi, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Jom, kalau tuan-tuan rasa berhajat nak belajar sampai boleh mengajar, jom join kami insya-Allah. Okey, so mudah tak? Mudah tak belajar tajwid menggunakan kaedah jari tajwid? Okey, kalau rasa mudah, kita mudahkan lagi sebenarnya kita ada kelas, kita ada seminar. So nak join kelas kita belajar satu persatu, kita sebut satu persatu. Jadi insya-Allah lepas ini habis saja kita bersiaran ni, cuba buat latihan, cari hukum lam qamariyah, lam syamsiyah. Kena banyak buat. Ingat tajwid dia macam otak kiri, dia kerja otak kiri. Dia sama macam matematik. Kalau just belajar saja tapi tak buat kerja, dia akan lupa. So tuan-tuan ingat, kita belajar untuk mengajar. So kalau belajar untuk mengajar, kena banyak buat latihan dan cepat-cepat cari anak ke, anak buah ke, ajar dia. Kenal qamariyah macam mana? Syamsiyah macam mana? Silap-silap, dia orang lagi pandai daripada kita. Itu saja untuk episod kali ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuasai asas tajwid dengan 5 jari.